wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi mengenai 7 kunci personaliti positif. Secara am, personaliti merujuk kepada perwatakan dan sikap yang kita pamerkan sama ada secara bersendirian atau di khalayak umum. Sewaktu remaja, personaliti kita masih dibentuk menerusi pengalaman di zaman kanak-kanak serta dipengaruhi oleh persekitaran kita. Lazimnya, seseorang itu mempunyai personaliti yang stabil setelah mencapai umur 21 tahun. Menjadi individu yang positif akan memberikan impak yang besar dalam diri dan orang sekeliling kita. Memiliki kepribadian yang positif bermula dari tindakan kita sendiri. Ingin berubah menjadi lebih positif, menjadi baik, bertindak sekarang, jangan bertangguh. 90% siapa kita pada hari ini bergantung dengan cara kita dibesarkan sejak kecil lagi. 10% lagi berada di mana? 10% lagi penentu dan tindakannya pada diri kita hari ini. Sama ada kita mahu bertindak atau terus positif atau bertangguh-tangguh menjadi orang yang positif, ya. Kunci pertama personality positif ialah self-talk, dialog dalaman diri. Self-talk ini dipengaruhi oleh minda bawah sedar kita dan ia mengungkapkan segala fikiran, kepercayaan, persoalan dan idea kita. Dialog dalaman diri ini boleh jadi sama ada positif dan negatif. Apa yang kita fikir, segala doa, segala harapan, itulah yang menentukan positif negatifnya dalam diri. Jadi, untuk menjadi positif, setkan dalam minda bawah sedar kita bahawa kita sayang diri sendiri. I love myself. Saya orang yang baik. Saya boleh buat. I can do it. Kunci kedua ialah membayangkan gambaran-gambaran yang positif. Bermaksud, kita cuba membayangkan apa yang kita mahukan sudah dapat dan tercapai. Apa yang kita percaya, apa yang kita gambarkan, kita terjemahkan dalam sekeping kertas ataupun vision board. Contohnya Muhammad, seorang murid tahun 6 Sri Al-Fatih Taman Ria, bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Dia pun mencetak gambar seorang doktor dan meletakkan di dinding dalam biliknya dan membayangkan dialah seorang doktor itu. Okey, gambaran visual ini akan membangkitkan semangat positif dalam diri supaya belajar bersungguh-sungguh, memilih hala tuju yang menjurus ke arah bidang perubatan bagi merealisasikan impiannya menjadi seorang doktor pada masa akan datang. Ketiga, berada dalam lingkungan orang positif. Orang yang positif lebih fokus kepada perkara yang baik dalam hidup mereka. Bersikap sederhana dan bersyukur dengan apa yang ada. Berkawan dan bersahabatlah dengan orang-orang yang positif. Jangan mengharapkan kesan positif mengelilingi kita sekiranya kita berada dalam lingkungan orang yang negatif. Ramai orang seronok berkawan bila berdamping dengan orang-orang yang positif dan sentiasa mencetuskan aura yang positif. Keempat, makanan minda yang positif, iaitu sering membaca buku yang bermanfaat, artikel ilmiah, mendengar audio ceramah, video pendidikan, video motivasi yang positif dan sebagainya. Jika di media sosial pula, elakkan membaca komen-komen yang negatif, maklumat dan cerita-cerita yang negatif. Kelima, menghadiri program
latihan bengkel pembangunan diri. Ini dapat meningkatkan pembangunan sahsia diri, tahap keyakinan kita menghadapi keadaan dan situasi sebenar dalam kehidupan. Menerusi latihan seperti ini juga membantu kita berjumpa dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan bermatlamat, malah saling memberikan sokongan antara satu sama lain. Seterusnya yang keenam, mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. Apa sahaja yang kita makan dan minum akan menjadi darah daging kita. Jadi, amalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat, sentiasa bersenam, mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Apabila semua ini kita jaga, badan akan menjadi sehat, minda menjadi cerdas, emosi lebih stabil, fikiran pun pasti yang positif sahaja. Dan yang ketujuh, jangkaan harapan yang positif. Kita meletakkan harapan ataupun jangkaan yang lebih besar. Kita selalu mengharapkan yang terbaik dan membayangkan kejayaan yang akan datang. Terkadang ada perkara yang berlaku seperti yang kita tidak harapkan, berlaku di luar jangkaan. Percayalah bahawa segala apa yang berlaku pasti akan ada hikmahnya, walaupun tidak seperti yang kita rancangkan. Allah merancang, manusia juga merancang, dan sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah.